Cik, kita nak bagi ubat tidur sekarang. Tarik nafas panjang-panjang, kita bagi oksigen ya. Seperti yang kita tengok tadi, ia adalah proses pembiusan yang dilakukan oleh pakar bius. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan Dr. Pakar Bius MSU Medical Center, Dr. Fazlun. Jom ikut saya. Alamak, jangan salah. Apa tidur ni? Okey, Dr. Fazlun. Dr. Fazlun kan? Bukan? Saya rasa ya, nama saya Fazlun. Okey, Dr. Fazlun. Nak cek IC ke? Okey, tak apa. Okey, Dr. Fazlun, saya nak tanya, kenapa Dr. Fazlun memilih kerjaya sebagai pakar bius? Okey, sebab sebenarnya saya pun tak tahu kenapa saya pilih. Mungkin sebab saya tak suka menjahit. Sebab kalau doktor bedah tu dia kena jahit-jahit kan. So doktor bius ni kita tidurkan orang. So kita suka buat orang tu selesa, tenang. Oh, kan? maksudnya kalau jahit tu macam banyak. Leceh lah sikit kan. Nanti dah tua-tua nak masuk jarum. Nak Okey. jahit baju kan. Oh, macam jahit baju kan. Tapi kalau tu jahit orang tu kritikal lah sikit. Jahit baju tak apalah kalau sengit. doktor boleh terangkan berapa banyak jenis bius yang ada sebenarnya yang memang kita kadang-kadang kita tak tahu. Ya, you selalu dengar cerita-cerita bius tu apa benda? Okey, kalau macam honestly lah saya kan. Kalau saya tahu macam bius separuh sedar ataupun bius penuh. Tapi saya tak tahu nak ni nak explain macam ni. Bagus. Oi, betul. Betul. Good. Okay. Kan. Okay. Memang sebenarnya bius tu ada banyak jenis kan. Okay. Bius pengsan yang kita selalu dengar lah. Lepas tu Okay. bius separuh, maksudnya separuh bahagian pengsan, separuh lagi tu sedarlah hidup-hidup. Maksudnya katalah operation tu dekat kaki je lah yang kita pengsan kan. Lepas tu kita ada bius setempat. Contohnya kita nak cabut gigi. Okey. Jadi takkan kita nak pengsankan satu badan, nak cabut sebatang. So kita situ je lah. Situ je lah. Setempat lah maksud dia. So maksud itu adalah Adalah banyak-banyak jenis yang banyak lagi. Ada lagi. Banyak lagi. Tapi kalau nak cerita semua macam tak habis. Okey, tapi hari ni kalau kita fokus pada satu bius pengsan. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Bius pengsan ni sebenarnya bergantung kepada apakah jenis operation yang kita nak buat dan dekat mana anggota yang kita nak operate tu lah. Kalau katakan macam operation tu lama kan, kita nak operation tu selesa lah. Kalau katakan kita buat bius paruh, kalau operation tu berlangsung selama 4-5 jam, nanti dia akan rasa macam lengan-lengan badan. Dia tak selesa lah baring terlalu lama kan. Jadi kita akan pengsankan dia. Pengsankan dia tu maksudnya kita akan macam-macam jenis lah. Dia sama ada gas ataupun cecair. So kalau cecair kita akan masuk melalui cecair. Contohnya kalau macam operation tulang belakang, kita boleh buat melalui cecair. Oh, maksudnya bius ni dia ada jenis, maksudnya ada cecair, ada gas. Ya, betul. Oh, okey. So macam yang drip-drip tu cecair lah. Ya, betul. Okey, so yang macam gas tu sebab apa? Sebab kalau biasa orang bersalin kan pakai yang gas tu, itu adalah bius. Itu sejenis ubat bius juga. Oh, okey. Cuma tidaklah sama pingsan. Dia macam buat kita di awal-awal kan. Yes, Okey. betul. Kalau nak kata jenis ubat yang digunakan, macam Bius orang bersalin gas tu. Yang dia lebih kurang je dengan bius yang kita guna dekat dalam dewan bedah. Cuma kalau dekat dewan bedah tu ada lagi lah ubat-ubat tambahan. Gas dia mungkin lagi power sebab kita kuat lagi lah. Ya, kuat lagi lah sebab kalau macam dewan bersalin tu dia orang kata bius-bius manja lah kan. Makin jauh saya tengok tu. Sini sikit. Oh ya ke? Takutlah tengok emak ni. Saya takut kena bius dia. Bius adalah untuk menghilangkan rasa sakit. Ya, betul ke tak betul? Betul. Sebenarnya itulah yang orang takut sekali bila kena operation. Dia takut sakit je sebenarnya. Okey. So di antara komponen-komponen bius tu kita kena pastikan bahawa pasien tak sakit. Tak kisahlah dia bius pengsan ke ataupun bius paruh, bius setempat, bius macam mana pun, tidur-tidur ayam ke, tapi yang penting tak sakit lah. Yang keduanya kita kena pastikan anggota yang kita nak operate tu tak boleh bergerak lah. Kan, katalah kalau kita tiba operate kat tangan. Kalau dia boleh bergerak, ui. Apa bius saya? Sampah kan. Okey. Tak pernah jadi Tak pernah. Kalau tak tidurlah Dr. Bius nampaknya. So kita kena pastikan anggota tu tak bergerak lah supaya dia orang boleh jahit, boleh sambung apa yang putus. Maksudnya kerja tu lancar lah. Yes. So kalau asyik patient asyik bergerak je, dia tak boleh buat kerja lah. Betul.
Tadi saya macam tertarik sikit. Bius ayam, tidur-tidur ayam. Apa? Tidur ayam kan? Tidur-tidur ayam. Tidur ayam. Apa tu? Tidur-tidur ayam macam mana? Ada juga macam setengah-setengah operation tu kadang-kadang surgeon dia perlu berinteraksi dengan patient. Okey. Contohnya macam kita buat yang sakit tulang belakang tu, kita tak akan bagi bius pingsan lah sebab kita nak test waktu operation tu adakah patient masih ada rasa sakit, ada rasa current. So kita akan bagi ubat tidur agar dia relax sahaja. Tapi dia tak pingsan lah. Maksudnya bila kita kejut dia bangun, dia boleh bangun. Maksudnya bila kita panggil dia sedar. Ya. Dia tahu nama dia siapa. Yes, dia boleh jawab lah. Doktor kata okey angkat kaki, dia boleh angkat kaki. Kalau dia kata ada sakit, tak ada. Oh, itu bius tidur-tidur ayam. Maksudnya dia tidak kata tidur yang terlalu deep lah. Oh, okay. Maksudnya kita boleh kejut dia bangun. Okey, Dr. Faz. Boleh panggil Faz ke? Macam Faz Zura pula rasa. Oh, Fast and Furious. Betul tu, Fast and Furious. Okey. Saya nak tanya, kalau kita tengok senario kita sekarang, senario ada bius awang-awang. Kena bius tadi ni. Okey, dah kena gas lah. Okey, betul. Kenapa kita boleh tengok kenapa tak ramai sekarang ni pakar bius kat Malaysia? Sebelum you kena air, tahu ke? Tapi tengok karakter memang tak macam pakai bius lah, kata karakter kan. Okey, sebab sebenarnya bius ni ada doktornya kan. Kalau ikut statistik kita kat Malaysia, I think tahun 2000 berapa kan? 2019 kot. Kalau ikut registration lah, baru-baru lagi lah. Mungkin ada dalam 1080 lebih lah doktor bius. Daripada ke semua doktor yang ada kat Malaysia ni. Alright. Satu, mungkin sebab dia kurang sebab orang tak tahu. Tak Dr. tahu Bius apa ni tu? kan, Dr. Bius ni lah. Macam dia tak famous lah, dia tak glamour lah kan. Sebab kita ni kerja belakang tabir. Ya, belakang tabir. Lepas tu bila patient dah pingsan, dia pun tak ingat kat kita kan. Okay. Kan, dia dah kena buat bius tu, dia dah macam dah pening-pening lalat. Dia Lepas tu bila bangun-bangun, dia tak nampak dah muka kita lagi. Apa yang unik di bidang ni? Sebab kalau tidak, kita buat operation, dia hidup lah. Maksudnya pakar bius ni adalah orang yang penting dalam apa-apa sekalipun pembedahan. Mereka adalah orang yang penting sekali. Betul tak? Sebenarnya kita boleh andaikan dia ni macam nakoda kapal lah. Okey. Kan? Kalau dia tak ada orang yang drive kapal tu, kapal tu pun tak boleh berlayar kan. Walau Betul. macam mana Betul. pun. So kita lah yang akan orang kata menanganilah segala ombak badai yang berlaku pada waktu operation bayangkan. tu. Bayangkan air bergelora. Every night in my dreams. Kan? Okey. Blood pressure turun, naik, heart rate, jantung laju, remah apa semua kita lah yang akan tengok. Sebab surgeon dia akan concentrate. Dia nak menjahit. Dia banyak kerja lain dia nak buat lah. Dia tak ada masa lah kan nak tengok oksigen kurang ke tidak. Gas So cukup tanggungjawab ke tak. doktor sebagai pakar bius lah. Ya, kita lah yang kena tengok. Kita kena make sure lah patient tu stable. Okey. Darah dia cukup, tekanan darah dia optimum. Kita lah yang akan tengok semua benda-benda tu. So banyak sangat tanggungjawab sebenarnya yang orang tak Sebenarnya tahu kepada lah. untuk kerjaya seorang pakar bius ni. Selalunya doktor akan macam cakap dengan patient macam ni sebelum nak buat sesuatu, nak buat pembiusan tu, doktor akan cakap apa dengan patient untuk menenangkan dia. Kalau katakan patient tu Muslim, kita akan suruh dia mengucap ke. Kalau non-Muslim kadang-kadang kita akan minta juga kalau diorang nak baca doa apa-apa. Okay. Setengah-setengah patient dia suka juga macam alunan muzik. Kadang-kadang kita tanyalah kalau dia nak minta apa-apa, lagu-lagu permintaan, boleh juga. Oh, bukakan dulu muzik bagi dia orang Ada, tenang. sebab actually muzik tu pun adalah satu Terapi. kata terapi. Yes, music therapy. So dia rasa agak calm. Kadang-kadang bila dia dengar benda yang orang kata benda yang familiar, dia rasa macam he's at home. Macam tu kan. Maksudnya betul-betul dah selesa lah keadaan Selesa itu. lah keadaan dia kan. Okey, maksudnya nak buat kaedah pembiusan tu, patient tu mesti dah bersedia. Of course. Okey, kita nak last question. Boleh? Masih boleh? Dah penat lah. Okay, ni last, okay? Okay, so MSU Group ni, kita ada MSUMC of course. Okay. So kita ada MSU, which is MSU ni dah lahirkan ramai doktor-doktor yang dah sukses lah dekat satu Malaysia ni. Kita pun ada juga offshore campus, kita ada dekat Colombo, kita ada dekat Jakarta, dekat Bangalore. Dekat Bangalore tu pun dah lahirkan banyak doktor-doktor kita. Selain di Shah Alam lah. Alhamdulillah. So kita tahu yang mereka ni memang dah berjaya. Apa dorongan dan saranan doktor pada adik-adik kita ni yang dah bergelar doktor ni supaya mereka ni terus belajar, sambung sehingga ke satu level seperti doktor, iaitu seorang pakar, especially pakar bius lah. So apa nasihat dan saranan doktor?
Okey, sebenarnya kita sebagai doktor ni kita tak boleh berhenti belajar. Betul, okey. Satu sebab ilmu sains ni dia berkembang pesat. Okey. Maksudnya tahun demi tahun dia akan ada lagi benda-benda baru, research yang diorang buat. So Okey. kalau kita berhenti pada satu tahap kita akan ketinggalan lah. So jadi adik-adik yang baru ni dia akan belajar ilmu-ilmu yang baru. Mungkin ilmu-ilmu yang saya belajar masa tahun tak tahu apa dulu lah kan. Dulu zaman dinosaur kan. Mungkin tak relevan. Jadi saya sendiri pun kena update. So diorang lagilah kena update sebab teknologi. So sekarang ni ada lagi macam operation melalui robotik. So diorang kena upgrade lah. So diorang tak boleh orang kata cukup sekadar menjadi doktor. Kan sebab betul. kalau tidak nanti kita akan statik lah bila kita jadi doktor. So bila kita jadi pakar kita akan lebih mendalam lagi kita belajar kan. Kalau macam bidang bius tu kita kalau setakat kita nak bagi bius orang cedera dekat tangan ni nak bagi jahit sikit-sikit kita boleh bagi, doktor biasa pun boleh. Cuma kalau katakan nak bagi gas untuk operation yang lama yang lebih complicated, menjurus ke arah tu lah. Ya, dia kenalah dapat sikit bidang kepakaran tu. Doktor-doktor MSU yang MSU dah lahirkan ni pun memang dah ada nama dah. In fact dekat sekarang MSU MC pun kita ada alumni kita juga. Oh, ya. So kita nak kata memang kita dah global. Okay? So global so jangan berhenti setakat itu sajalah. Ya, betul. Cuma masa saya belajar dulu MSU belum ada. Sayangnya kalau tidak doktor masuk MSU. Saya dah masuk MSU. Doktor dah. di sini Kan. meletup. Saya pun boleh jadi alumni. Saya juga kan. Kan? Mungkin boleh belajar lagi. Alamak. Okey. Dah tua kot. Dah tua kan. Okey. Tak apa. Okey. So terima kasih Dr. Fazlun. Ambil sudilah nak share dengan Iman dan juga orang kat luar sana. Sebab bius kita selalu dengar perkataan tu memang mudah nak sebut bius. Tapi Tapi sebenarnya jangan tertukar S dengan L. bius bukan biol. Itu biol lah, BIOL. So untuk take 5 caring, healing, educating, kita berjumpa untuk episod seterusnya. Bye. Bye. Kalau dekat kat luar tu matahari terik sedengkal, dia dah lah demam 38, 39. Kita letak dia baju sejuk nak pergi Antartika tu tak salah. Cepat cek saya. Soalan seterusnya lah kan. Banyak juga soalan ni. Kita kalau boleh nak buat sampai subuh. Okey. Tak habis. Okey, sekejap. Saya sebenarnya lupa soalan apa. Penat aku dengar soalan Saya dia. tak soalan apa, Beh? Itu dia sebagai penganjur. Dia yang salah. Dia yang salah.